Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ashik Nur Aiman bin Sam Simon, dan pada hari ini saya akan membentangkan tentang peranan individu terhadap pelaksanaan syariah dan isu-isu yang berkaitan ibadah. Iaitu topik yang akan saya bicarakan pada hari ini adalah topik tentang penggunaan vaksin yang dihasilkan daripada najis. Jadi, sebelum saya menerangkan dengan lebih lanjut tentang isu ini, apakah itu vaksin? Vaksin adalah bahan antigenik yang digunakan untuk menghasilkan kekebalan aktif terhadap suatu penyakit sehingga dapat mencegah atau mengurangi pengaruhan infeksi oleh jangkitan. Vaksin ini merupakan virus atau bakteria yang telah dilemahkan sehingga tidak menimbulkan sebarang penyakit. Vaksin ini memberikan sistem kekebalan kepada manusia ataupun haiwan yang bertahan terhadap serangan patogen tertentu, terutama bakteria, virus ataupun toksin. Jadi, pemberian vaksin ini diberikan untuk merangsang sistem imunologi tubuh badan kita untuk membentuk antibodi spesifik sehingga dapat melindungi tubuh kita dari serangan penyakit yang dapat dicegah dengan vaksin tersebut. Vaksin dihasilkan dari tubuh kuman yang menyebabkan penyakit itu. Sebagai contoh saya berikan iaitu vaksin campak dihasilkan daripada virus campak. Vaksin polio dihasilkan daripada virus polio. Vaksin cacar dihasilkan daripada virus cacar, dan lain-lain lagi. Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) dan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia iaitu JAKIM menyadari ada di kalangan ibu bapa yang agak khawatir dan ragu-ragu untuk memberikan suntikan vaksin atau imunisasi kepada bayi mereka ekoran daripada berita-berita dan kabar angin yang tersebar luas di media sosial yang mengatakan bahawa vaksin ini mengandungi bahan-bahan haram dan membahayakan yang boleh mengancam kesihatan dan nyawa manusia. Ada juga yang saya dengar tentang program imunisasi yang dijalankan oleh kerajaan Malaysia ini adalah bertujuan untuk melemahkan umat Islam. Semua berita yang tersebar ini dilakukan oleh mereka yang tidak bertanggungjawab dan sebenarnya boleh menggalakkan anak-anak dan masyarakat kita pada masa kini enggan untuk mengambil vaksin. Oleh itu, mereka akan dijangkiti penyakit-penyakit dan wabak-wabak berbahaya yang boleh mengancam nyawa mereka pada masa akan datang. Sebenarnya, vaksin tidak mengandungi bahan-bahan yang boleh merosakkan tubuh manusia. Ia cuma mengandungi bahan aktif dari bakteria atau virus iaitu antigen yang membantu tubuh manusia untuk menghasilkan antibodi untuk melawan penyakit apabila dijangkiti. Semua vaksin yang digunakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia iaitu KKM adalah berdaftar dengan pihak berkuasa kawalan dadah dan dinilai mengikut keperluan piawaian antarabangsa termasuk Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO) dari aspek kualiti, keselamatan dan keberkesanannya. Kesan sampingan akibat imunisasi dan vaksin ini selalunya adalah sangat ringan dan tidak berbahaya berbanding dengan kesan jangkitan penyakit itu sendiri. Kesan sampingan yang kerap dilaporkan adalah cuma demam dan sakit di tempat suntikan itu sahaja. Jadi, di dalam Al-Quran dan hadis juga telah menyatakan tentang hukum menggunakan dan mengambil vaksin sebagai alat pencegahan penyakit sebelum daripada berlaku sesuatu tularnya penyakit tersebut. Islam menggalakkan kita untuk mendapatkan rawatan dan mendapatkan ubatan-ubatan yang bersesuaian dengan kita. Islam menyarankan umatnya agar sentiasa mencari penawar kepada penyakit yang dihadapi. Kerana setiap penyakit ada penawarnya yang perlu dicari, diterokai dan dikaji sesuai dengan sabda Nabi SAW yang bermaksud setiap penyakit mempunyai penawar. Apabila penawar menepati penyakit tersebut, nescaya akan sembuh dengan izin Allah. Hadis riwayat Muslim. Jadi dalam hadis ini menunjukkan bahawa apabila kita mengambil vaksin tersebut adalah hukumnya adalah harus. Ini kerana apabila kita rawat dulu sebelum berlaku wabak atau kita bimbang akan berlakunya suatu wabak adalah juga dibolehkan. Ini berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW yang bermaksud barang siapa makan 7 butir kurma Madinah pada pagi hari, ia tidak akan terkena pengaruh buruk sihir ataupun racun. Hadis riwayat Bukhari.
Ini termasuk tindakan menghindari penyakit sebelum terjadi. Demikian juga kita khawatirkan timbulnya suatu penyakit dan melakukan suntikan imunisasi untuk melawan penyakit yang muncul di suatu tempat atau di mana saja, maka hal itu tidak menjadi masalah kerana hal itu termasuk tindakan kita mencegah penyakit tersebut. Sebagaimana penyakit yang datang kita ubati, demikian juga penyakit yang kita khawatirkan akan kemunculannya. Jadi, apakah hukum kita menggunakan vaksin di Malaysia ini? Menurut Mufti Wilayah Persekutuan, hukum penggunaan vaksin adalah harus jika bersih dan suci. Jika vaksin yang kita gunakan itu diperbuat daripada bahan yang najis pula, ia terbahagi kepada dua, iaitu jika terdapat alternatif lain dan jika tak ada alternatif lain. Apa yang saya maksudkan dengan adanya alternatif lain itu, iaitu jika di sana ada penawar yang bersih, iaitu jika ada vaksin yang bersih daripada najis, maka tidak boleh menggunakan vaksin yang ada najis itu. Ini kerana sabda Rasulullah SAW yang bermaksud, sesungguhnya Allah telah menurunkan penyakit dan penawar, dan Dia juga telah menjadikan bagi setiap penyakit itu ada penawarnya. Maka kamu semua berubatlah dan janganlah kamu semua berubat dengan perkara-perkara yang haram. Dan apa pula kalau jika tak ada alternatif lain? Ia termasuk dalam perkara darurat, iaitu kita menggunakan kaedah ad-darurat tabihul mahzurat, iaitu mudarat mengharuskan yang haram. Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 173 yang bermaksud, maka sesiapa yang terpaksa memakan kerana darurat sedangkan ia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui, maka tidaklah ia berdosa. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Tetapi kaedah ini diikat dengan kaedah lain, iaitu ad-darurat taqdaru biqadariha, yang bermaksud mengambil darurat hanya cukup keperluan kita sahaja. Jadi, orang yang dalam keadaan darurah, iaitu terpaksa itu, mestilah berusaha tidak memilih perkara yang terang-terang melanggar prinsip-prinsip asasi syariat Islam dan usul akidah. Jika orang yang berada dalam keadaan darurat itu tidak ada jalan yang lain untuk tidak melanggar syariat Islam, maka dia dibenarkan untuk mengambil perkara yang haram, tetapi hanya dengan kadar yang sepatutnya. Saya suka untuk memberikan contoh, iaitu jika kita tersesat di dalam hutan dan hanya ada makanan yang haram, contohnya babi. Jadi kita berada dalam keadaan darurat disebabkan tiada makanan selain babi tersebut, maka hukumnya menjadi harus kita untuk memakan babi tersebut. Tetapi perlu makan sekadar yang perlu sahaja untuk menyelamatkan nyawa kita. Walau bagaimanapun, kalau makan sehingga kenyang malah simpan pula buat bekalan, maka hukumnya telah menjadi haram semula kerana telah melebihi kadar yang kita perlukan untuk kita hidup. Berdasarkan isu semasa yang kita boleh kaitkan dengan darurat sekarang ini ialah vaksin COVID-19. Ramai yang masih enggan untuk mengambil vaksin COVID-19. Antara alasan anti-vaksin ini ialah penghasilan vaksin yang diambil dari unsur haram untuk umat Islam. Sebagai contoh, DNA babi, konspirasi jahat Organisasi Kesihatan Dunia WHO untuk mengurangkan dan mengawal populasi penduduk dunia, serta pelan bilioner Bill Gates untuk menjayakan pandemiknya. Dakwaan-dakwaan berat dikeluarkan oleh golongan anti-vaksin ini sedikit sebanyak menimbulkan kegusaran dalam hati orang ramai, terutamanya umat Islam. Sedangkan kita sedia maklum bahawa Islam melarang umatnya menggunakan benda yang haram. Jadi kita tidak mengambil vaksin COVID-19, maka kita akan memudaratkan kesihatan kita. Tiada vaksin lain yang dapat mengelakkan daripada jangkitan virus COVID-19. Jadi kita berada dalam keadaan darurat, maka unsur yang haram di dalam vaksin menjadi harus untuk kita ambil supaya kita dapat menjaga dan menyelamatkan nyawa kita. Ternyata sebenarnya masih ramai orang awam, khususnya orang Islam, tidak tahu kewujudan kaedah fiqh Islami yang khusus berkaitan isu penyucian bahan dalam vaksin yang dikenali sebagai istihalah dan istihlak. Pendakwah bebas Dr. Abdul Rahman Abdul Syukur memberikan penerangan bahawa isu berkaitan penggunaan unsur haram di dalam vaksin COVID-19 ini telah lama dibincangkan sejak dahulu oleh para agamawan dan juga para ulama. Bahkan ia adalah settled issue. Dengan begitu sahaja,
banyak fatwa tempatan dan antarabangsa yang telah dikeluarkan mengenai vaksin yang boleh kita rujuk. Beliau menjelaskan bahawa konsep istihalah dan istihlak turut boleh diaplikasikan di dalam fatwa semasa berkaitan isu kehalalan sesuatu vaksin. Jadi, apa itu istihalah dan istihlak? Istihalah ialah proses semula jadi yang memberikan kesan perubahan hukum dari haram ke halal kerana perubahan zatnya, iaitu bahan dari sumber yang haram yang telah berubah struktur kimia dan ciri fizikalnya kepada suatu unsur dan sifat yang lain, maka hukumnya adalah halal dan suci. Ini pandangan mazhab Hanafi dan dipersetujui oleh ulama tersohor Syekh Yusuf Al-Qadrawi dan Syekh Wahbah Al-Zuhaili. Dan apa pula itu istihlak? Jadi, konsep istihlak ini pula ialah bahan yang haram yang hanya sedikit sahaja bercampur dengan bahan yang suci berlipat kali ganda sehingga menghilangkan sifat dan ciri-ciri asal yang terkandung dalam bahan-bahan haram tersebut. Bahan berkenaan telah rosak sifat dan ciri asalnya walaupun zatnya masih kekal, seperti mencampurkan setitis arak ke dalam lautan. Beliau juga turut menjelaskan kaedah asal mengikut hukum Islam ialah vaksin jika dihasilkan daripada benda suci dan tidak memudaratkan manusia, maka tidak timbul isu syariah mengenainya. Di samping ianya harus digunakan sebagai langkah pencegahan daripada penyakit yang berjangkit atau wabak yang boleh membawa kepada risiko kematian. Jadi, maksud beliau ini adalah jika ada vaksin lain yang lebih suci dan diyakini sumbernya, maka kita tidak boleh menggunakan vaksin yang ada unsur haram. Perkara ini menjadi asas dalam fatwa-fatwa mengenai vaksin. Jika tiada vaksin yang suci dalam keadaan darurat bagi menyelamatkan nyawa, maka vaksin yang ada unsur haram dibenarkan kerana untuk menjaga nyawa atau hifzu an-nafs adalah di antara objektif syariah kita. Tetapi pada masa kini, pembuatan vaksin juga telah berlaku penyaringan, penyucian dan pemurnian berulang kali sehingga bahan asal itu tidak dapat dikesan pada peringkat akhir vaksin. Dengan kata lain, pada zaman sekarang ini, unsur asal haram dalam vaksin itu tidak lagi menjadi kandungan di dalam vaksin itu kerana telah teknologi yang canggih itu telah menyebabkan penyaringan dan penyucian sehingga bahan-bahan yang haram itu tidak ada dalam vaksin tersebut lagi. Oleh itu, berdasarkan isu vaksin ini, dapat kita lihat bahawa Islam amat menitik beratkan penjagaan kesihatan manusia. Hal ini kerana Islam meletakkan kesihatan adalah sebaik-baik nikmat selepas nikmatnya iman. Selain itu, Islam meletakkan konsep mudah, iaitu rukhsah, dan menolak kesukaran di dalam syariat Islam. Selain itu, di dalam Islam ini terdapat nas-nas yang banyak mengenai pencegahan penyakit. Dan akhir sekali, Islam juga menggalakkan dan memerintahkan untuk kita mendapatkan rawatan dan keharusan berubat dengan menggunakan perkara yang haram. Dalam hal ini, Islam amat menitik beratkan keselamatan umat manusia. Sesuatu perkara yang hendak dilaksanakan untuk maslahah ummah hanya diperakukan oleh syarak sekiranya tidak bercanggah dengan maqasid syariah, iaitu menjaga agama, nyawa, akal, keturunan dan harta. Menurut fuqaha, sebarang penyakit perlu dihindari, dirawat dan diubati. Dalam konteks ini, pencegahan daripada sebarang bentuk gejala yang boleh menjejaskan kesihatan dan nyawa adalah menjadi pegangan dan keutamaan dalam ajaran Islam. Oleh itu, sebagai umat Islam, kita hendaklah mendalami ilmu fiqh dengan lebih mendalam dan tidak mudah terpedaya dengan khabar angin yang tersebar di media sosial. Dan bagi yang mahir dalam ilmu fiqh ini, hendaklah kita berkongsi ilmu dengan rakan-rakan kita dan juga dengan masyarakat, sama ada secara fizikal ataupun di dunia maya dan digital. Akhir sekali, bahawasanya fiqh itu memudahkan, hanya kita sahaja yang banyak beralasan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.